Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat Tahun Baru Cina. Kong Hei, Kong Hei. Ya, Kong Hei Fat Choi. Ampau nalai. Salah terbalik patut. Saya belum kahwin. Saya yang dapat ampau. Saya kena minta dengan Hani. Awas. Okeylah, awas. Apapun, kembali bersiaran bersama kami dalam Iris Wanita Dinamik. Karisma Inspirasi. Bersama dengan saya Hani Hamid. Saya Zek Kirana. Dan itulah kita kata pasti hujung minggu ni meriah. Dia meriah daripada biasa sebab bukan saja cuti panjang disebabkan sambutan Tahun Baru Cina. Tetapi juga cuti akhir persekolahan sesi 2023-2024 juga sudah bermula. Ya, jalan pun sesak nampaknya lebuh raya utama kita ya. Tapi seeloknya cuti 30 hari ni dimanfaatkan dengan sebab yang mungkin terutamanya kepada anak-anak yang masih lagi belajar. Ulang kaji, saya sebagai cikgu bahasa Melayu sarankan sekurang-kurangnya bacalah berita untuk mengetahui pengetahuan am dan juga baca karangan supaya nanti apabila buka sekolah nanti bukanlah satu masalah kepada kita untuk jawab soalan. Baik cikgu, terima kasih cikgu. Saya yang menurut perintah. Ya, ini yang contoh anak murid yang menghormati guru, cemerlang ini orangnya. Saya, betul. Tapi awas hari ini, bukan kenapa? saya seorang, saya cikgu. Kita akan tampilkan seorang guru hebat sebagai tamu kita kat studio ya. Seorang yang berbangsa Cina tetapi fasih berbahasa Melayu, merupakan ikon perpaduan, pensyarah dan merupakan pakar psikologi bahasa yang terlibat dalam penyelidikan, penulisan dan penerbitan dalam bidang sains sosial dan kemanusiaan. Dan juga aktif menulis di akhbar-akhbar utama serta majalah seperti Dewan Bahasa dan Pustaka. Wow, bukan biasa-biasa. Dan untuk makluman, beliau ni juga merupakan senior saya dalam dunia penyiaran sebagai personality TV dan aktif sebagai penyampai berita. Dan kalau tak silap, yang terakhir berita dunia. Dan pernah juga menjadi pengacara di RTM, pengacara TV dari tahun 2004 hinggalah tahun 2020. Oh, ingatkan saya seorang je bawa geng, rupanya awak pun ada geng jugalah. Ya, betul. Tapi satu individu yang sama. Hebat betul Ya, betul. Dan memang luar biasa kalau kita tengok latar belakang beliau ini dan saya rasa saya sebagai guru pun takut tapi macam mana pun demi nak dapatkan ilmu kita kena berani. Betul. Dan pastinya kita dapat cedok banyak perkara daripada beliau nanti. Betul, terutama sekali tentang sambutan Tahun Baru Cina, mana seperti kita semua sedia maklum semalam 10 Februari 2024 adalah tahun baru dalam kalender lunar dan tahun ini tahun naga dalam kalender zodiak Cina dipercayai membawa simbol kekuatan, kehormatan, kejayaan dan keberuntungan. Itu dia. Dan tahun naga, kemakmuran dan kesejahteraan inilah topik yang akan kita bawakan pada hari ini istimewa untuk penonton Iris Wanita kita. Ya, betul. Dan kita ingin ajak anda semua untuk berinteraksi bersama kami dalam diskusi yang kita bawakan nanti serta boleh hantarkanlah ucapan komen dan sebagainya melalui email kami di iriswanitaofficial@gmail.com. Atau boleh komen ataupun DM saja kami di Instagram, TikTok ataupun Facebook Iris Wanita Official. Dan Iris Wanita diteruskan lagi dengan satu vox pop istimewa tentang pandangan orang ramai apabila ditanya apa perkara yang akan terlintas apabila kita bercerita tentang Tahun Baharu Cina. Jom kita saksikan. Okey, terima kasih. Nyanyi sikit. Tak, macam kau ni. Nyanyi apa? Okey. Kongsi, kongsi, kongsi ni ya. Kongsi, kongsi, kongsi ni. Mana? Bila kau sebab coy je, apa yang terlintas di fikiran? Fireworks. Bunga api. Bunga api. Selain bunga api? Apa? Ampau. Ampau. Okey, nyanyi sikit. Kongsi, kong. Kongsi, kongsi, kongsi ni. Buah limau lah. Buah limau. Okey, selain pada buah limau? Tarian naga dia orang kan? Apa? Tarian naga. Okey. Sebenarnya bila raya Cina apa yang best rasanya? Walaupun tak meraikan. Walaupun tak meraihkan. Mungkin ya kot kita bercuti sama-sama dengan dia orang. Perayaan. Perayaan apa? Perayaan bangsa Cina. Okey. Lagi? Selain tu? Itu juga. Itu je. Okey. Chongsam. Bukan. Limau Mandarin. Limau Mandarin. Okey. Selain pada limau Mandarin? Chongsam. Chongsam. Oh. Lagi tu. Yisang. Yay. Okey. Pernah tak join buat isang ke ataupun join Raya Cina ni?
perayaan? Setakat ni pernah try sekali Yisang. Pernah try sekali. Pergi makan dekat Dina restoran tu, dia Cina Muslim kan. So dia ada buat Yisang tu, merasalah buat Yisang tu dengan family yang gitu. Okey. Ada ucapan ke nak buat ucapan Tahun Baru Cina? Nak ucapan dia. Okey, selamat Tahun Baru Cina buat semua yang menyambutnya. Kongsi pacai. Raya Cina je, apa yang terlintas kat fikiran anda sebenarnya? Limau Mandarin lah. Lemah Mandarin lah. Okey, selain pada tu? Kawan-kawan yang berbangsa Tionghoa. Oh. Itu je. Tahu cakap bahasa Cina? Shisha. Wait a minute. Nyanyi Cina nyanyi. Gong Hei Fat Choi. Tarian Naga. Wow. Tarian Naga. Pernah join ke Tarian Naga ni? Tak pernah join lah. Selain pada tu? Buah limau. Buah limau. Tarian naga tu. Limau. Kuih bakul dah lama dah tak makan kan. Tu je lah kot. Kalau merah sinonim dengan raya Cina kan. Pernah sambut Raya Cina juga tak? No, Tak pernah. Limau. Limau. Okey, selain pada limau? Kuih bakul. Pernah tak raya rumah jiran-jiran ke? Pernah. Oh ya? Macam mana perasaan tu rasanya bila join raya? Bila join tu rasa meriah, rasa happy lah. Limau Mandarin. Okey. Apa ya? Tak tahulah. Macam kita family campur. So kita ada celebrate juga. Sama juga macam perayaan lain. Kita berjumpa dengan family. Kita makan sama-sama, dinner ke apa ke. Macam tu. Kek bulan. Lepas tu mercun. Apa tu? Yisang. Okey. Pernah makan yisang tu? Pernah makan. Kongsi ni. Limau. Lagi selain daripada limau? Angpau. Ampau. Ton 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 jan, ton 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 jan, ton 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 jan, ton jan. Okey, terima kasih. Wah, seronok masing-masing ya. Itu dia. Tapi kalau tanya Zack, Zack kalau terlintas yang pertama ke Tahun Baru Cina apa dia? Kalau Zack sebenarnya baru malam tadi, Zack suka tengok orang buat latihan tarian singa. Oh. Dan Zack suka suasana kalau kita tengok kan, apabila Tahun Baru Cina ni, tarian singa ni dari satu kedai tu pergi ke kedai lain dalam satu-satu pusat berbeli-belah. Itu yang paling penting. Ya, Kalau macam Hani? Kalau Hani, saya mesti wajibnya Yisang. Oh, saya suka betul Yisang. Nak letak ikan salmon tu kan. Lepas tu yang keduanya, kuih bulan. Kuih bulan. Sedap. Anak-anak pula kalau ada telur masin kat tengah-tengah tu. Selera rakyat Malaysia. Tahun ni dah cari kan? Dah ada dah. Belum berkesempatan lagi. Dia kena awas lepas ni. Jangan sampai lepas ni terus kita cari makanan-makanan tu. Dan jangan sampai nanti tahu nanti di sebalik tarian naga tu ada Zack. Ya. Kan, orang tak nampak saya. Tak payah make up pun tak apa kan. Awas ya. Okey. Apa yang menarik lepas ni kita nak tampilkan untuk penonton Iris Wanita ni? Ya, kan kita bawakan kepada anda sebuah bingkisan tentang kisah menarik yang dibawakan oleh Fung Yeng Yang, seorang pelukis yang menghasilkan karyanya berdasarkan seni tradisi Cina yang menggunakan elemen Melayu. Jadi kita nak bawakan garapan ini, kita saksikan bingkisan Extra Iris. Ayo. Bersempena Tahun Baharu Cina hari ini, kita bawakan kisah seorang gadis muda berbangsa Cina yang mempunyai bakat dalam bidang seni lukis sehingga mendapat pengiktirafan antara 10 artis muda cemerlang Malaysia 2015 seawal usianya 20 tahun. Nama saya Fong Yeng Yeng. Saya lokal Kuala Lumpur. Saya sekarang belajar kat Aswara. Kesungguhannya menampilkan kelainan dalam karya seni mendapat perhatian dalam kalangan peminat seni lukisan. Mula memegang berus lukisan seawal usia 5 tahun membuatkan beliau mempunyai minat mendalam dalam bidang tersebut. Pada muda dan suka lukis, lepas tu saya start belajar art class lah. Budak-budak belajar art class, lepas tu join uni, belajar fine art. Setiap air tangan Fong Yeng Yeng memiliki keunikan tersendiri kerana beliau menggunakan teknik yang berlainan daripada pelukis akrilik lain. Pelukis akrilik kebiasaannya akan menggunakan teknik akrilik, tetapi beliau gemar menggunakan teknik cat air.
Lukisannya yang banyak berkisar mengenai keindahan negeri Pulau Pinang ini adalah menjadi inspirasi dalam setiap lukisannya kerana ia adalah kampung halaman beliau. So, lukisan saya is macam cakap macam pasal saya punya childhood. So you boleh nampak is more on Penang punya heritage dengan story, decorate. Pernah menjadi pensyarah di Malaysia Institute of Art MIA selepas menghabiskan pengajian diplomanya dalam bidang seni halus. Lepas saya graduate, saya join banyak pertandingan pun aktif dalam art industry lah. Lepas tu MIA pun invite saya balik macam tolong junior, bagi chance ke tolong. So saya balik MIA ajar 2 years lah. Saya mengenali Fong Yang ini selepas dia sambung belajar di Asura lah kan. Okey, dia seorang yang ada kemajuan. So kalau daripada diploma dulu dia start daripada MIA. So itu adalah first langkah dia lah. Bila kat sini kami menyediakan ruang dan kami bagi dorongan lebih lah. So dekat Aswara ni kebanyakannya kami bagi ruang kepada pelajar ataupun actually kepada jurusan-jurusan seni lah. So untuk nak lebih maju. Okey. So bila saya dengan dia kelas dia, saya nampak dia pandai blend lah. Macam mana, sebab bila awak ada ilmu lebih, awak kena share. Macam itulah benda yang dia buat lah balik. So dia ada komitmen, dia memang bagus lah. Tengoklah hasil dia buat kan. Kalau tengok yang karya baru dia ni, dia ada penggunaan pattern. So elemen-elemen Malaysia. So elemen Malaysia, elemen budaya. So benda itu sangat strong. So bila dia dapat hasilkan karya dan pamerkan, so dia akan jadi, kalau dia bawa pergi ke luar negara sekalipun, orang tahu identiti. Memilih haluan sebagai artis seni halus akrilik menuntut semangat yang kental dalam diri wanita berusia 29 tahun ini. Beliau percaya setiap minat yang disertakan dengan ilmu tidak akan pernah sia-sia. Kalau betul berminat, go ahead lah. Jangan takut lah, berani sikit. Macam ni lah. Sebab macam ada satu quote dia cakap, dream doesn't work. Tapi kalau you berminat, you pergi, then dream can work lah. Macam dream doesn't work unless you. Sebagai seorang yang mendedikasikan diri sepenuhnya kepada karya seni, beliau terus berjalan menongkah arus dalam dunia sebagai pengkarya. Tidak boleh sesekali berputus asa dan perlu terus kekal kreatif mencurah idea kepada ruang kanvas. Okey, itu dia Fong Yang ini dah extra iris ini dia yang diberikan untuk kita. Terima kasih banyak hasil karyanya. Tengok cantik kan? Betul. Ini antara satu perkara yang Z sentiasa cemburu dengan orang yang mempunyai bakat seni lukis. Ya. Z kalau ikutkan, kalau seni lain tu boleh, seni nyanyi tu boleh lagi sikit-sikit, seni tarian okey lagi, tapi kalau seni lukis memang gagal teruk. Kan dia macam lukisan tu Z je yang faham maksudnya. Orang Didi je yang paling cemerlang. Samalah kita. Sama-sama kita. Okey, baik. Apapun kalau sekiranya anda mempunyai hobi, perkara yang menarik untuk dikongsi bersama kami, boleh saja email kami, maklumkan. Mungkin ada perkara menarik yang boleh kita bawakan emosi bingkisan extra iris. Mungkin yang kalian pula yang akan dipertontonkan. Ya, betul. Okey, baik. Untuk waktu ini kita nak berehat seketika dan kembali nanti kita akan bawakan tetamu kita di studio Iris. Meriahkan lagi tahun baru Cina kita. Jadi jangan ke mana-mana. Nantikan kami selepas ini.
Okey, baik. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Iris Wanita. Dan pada waktu ini, seperti kita war-warkan pada awal siaran tadi, kita nak bincangkan topik Tahun Naga Kemakmuran dan Kesejahteraan. Kerana kalau mengikut kepercayaan masyarakat Cina, Tahun Naga ini merupakan antara detik yang paling diraikan kerana mengikut ilmu warisan masyarakat Cina kuno, Feng Shui, tahun ini bakal membawa perubahan yang besar kepada masyarakat. Tapi sebelum perubahan yang bagaimana, kita nak tahu juga ya. Nanti kita akan kupas bersama-sama dengan tetamu kita. Jadi cerita tentang perayaan Tahun Baru Cina ni di Malaysia sememangnya meriah memandangkan masyarakat Cina merupakan masyarakat kedua terbesar di Malaysia dan pastinya kita turut merasakan kemeriahannya. Contohnya bunga api, nyanyian, tanglung, mecun, gendang, tarian dan banyak lagi ya. Dan kalau tengok kan makanan pun meriah. Sama juga dengan raya kita kan. Betul-betul. Dan sebagai rakyat Malaysia, kita pun tumpang seronok dan gembira betul. juga. Yang paling penting kita meriahkan juga jalan raya dekat Malaysia sebenarnya ya. Itu pastinya. Okey, sebelum kita nak bersama dengan tetamu kita, kita nak perkenalkanlah tetamu kita pada sekejap. Sebab sebelum kita bincang bersama beliau, kita ucapkan selamat datang kepada Profesor Madya Teknologis Dr. Jessica Ong Haliau, Profesor Madya, Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Selamat Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina. Ya. Macam mana hari raya kedua ni semalam meriah tak? Sangat meriah. Sangat Tahun meriah. Naga simbol kekuatan, mesti meriah. Macam tahun ni ya. Ya betul. Itu baru sedikit Jadi kena sebut Kongsi Facai lah. Sini Toilet. Kongsi Facai. Tadi ada dengar tadi kan? Ya. Kita akan belajar dengan baik. Okey, itu baru sedikit kita dengarkan. Nanti kita akan bawakan lagi bersama dengan tetamu kita. Dan untuk tambahkan lagi kemeriahan dan juga keseronokan yang ada, kita nak bawakan anda untuk menonton kapsul pendek tradisi Tahun Baru Cina. Jom sama-sama kita saksikan. Tradisi Tahun Baharu Cina. Warna merah dan kuning. Selalunya, dua warna ini dipakai sekiranya melibatkan peristiwa menggembirakan seperti perayaan Tahun Baharu Cina. Ia dipercayai memberi tuah, kekayaan, kesihatan dan memberi aura positif. Pantang larang. Antara pantang larang yang sering kita dengar ialah larangan menyapu lantai hingga membersihkan peralatan dapur. Aktiviti membersihkan rumah perlu dilakukan beberapa hari sebelum hari perayaan. Makan besar. Ia juga dipanggil jamuan pertemuan semula yang diadakan pada malam sebelum Tahun Baharu Cina dan kebiasaannya akan dibuat di rumah anggota keluarga yang paling tua. Yi Sang. Yi bermaksud ikan yang mewakili makna kekayaan. Manakala Sang merujuk kepada mentah, simbolik kepada maksud kebangkitan. Yi Sang melambangkan kemewahan dan panjang umur. Semakin tinggi Yi Sang diangkat ketika digaul, maka lebih kemakmuran bakal dinikmati. Angpau. Ia merupakan hadiah berbentuk wang yang ditukarkan ketika musim perayaan. Warna merah melambangkan tuah dan biasanya diberi oleh yang sudah berkahwin kepada yang belum berkahwin. Selamat Tahun Baru Cina. Kong Hei Fa Choi. Okey, baik, itu dia bingkisan istimewa kita sediakan untuk anda seperti dengan tradisi Tahun Baru Cina. Ya, yang paling penting tadi ampau untuk orang yang belum berkahwin, Hani. Tak apa, saya nampak ampau kat sedepan. Ya, saya nak bagi nanti. Nampak. Bawah tak nampak. Okey. Tak nampak. Kita nak teruskan perbincangan permulaan kita bersama dengan doktor pada waktu ini. Kita tahu istimewanya kita Malaysia ni kan hidup dalam masyarakat majmuk. Meski kita ni berbeza bangsa dan agama, namun kita saling menyantuni adat juga budaya masyarakat yang lain. Dan apa sebenarnya yang perlu kita faham tentang sambutan Tahun Baru Cina dan maknanya kepada masyarakat Tionghoa khususnya? Okey, baik. Salam sejahtera kepada semua. Salam bersih Badani, Hani Nazak. Jadi berkaitan dengan Tahun Baru Cina ni merupakan satu perayaan lah yang besar untuk kaum Tionghoa. Bukan saja kaum Tionghoa, semua Ya, semua. Kita semua sekali ya. Jadi tajuk sangat menarik tentang naga Tahun Naga, kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi saya nak kaitkan di sini bagi orang Cina memang mengharapkan tuah lah setiap tahun ya. Itu yang Jessica Ong tu Ong setiap tahun mesti Ong Jadi apa yang kita harapkan untuk masyarakat orang Cina adalah macam hari pertama kan. Sebelum hari pertama semalam maksudnya pada makan besar adalah satu tarikh yang sangat penting. Kita nak kumpulkan semua bersama kita, tidak kira lah yang tua ataupun yang muda. Itu adalah satu kemestian. Sebab kita mahu setahun sekali tak berjumpa, bukanlah gunakan media sosial sepanjang masa kan. Kita macam mana susah pun kena balik duduk semeja dan makan bersama pada makan besar. Dan kita tunggu sampai Tahun Baru Cina
kan, pada malam tersebut sehingga pagi, dan waktu pagi kita kena bangun awal. Kalau pada hari raya pertama tu kalau semuanya baik, semuanya yang terbaik untuk setahun. Itu kepercayaan orang Cina lah. Kita bangun awal ya. Kita pastikan kita berfikiran positif, kita bercakap yang baik-baik je tahun hari pertama ya. Jangan cakap yang buruk dan juga tidak boleh sebut sampah sebab rezeki akan keluar kan di situ. Tidak boleh basuh pakaian, tidak boleh basuh rambut, cuci rambut pun tidak boleh. Semua itu tidak digalakkan. Jadi kita semua yang baik-baik je raya pertama tu. Ya. Dan seperti tadi saya tengok tadi banyak limau kan, limau tu seperti emas. Masih ada limau, kuih bakul. Jadi banyaklah. Sebab kita di Malaysia walaupun kita kaum Cina, pelbagai etnik yang kita ada sebenarnya. Kita ada kaum dari segi Teochew kan, Teochew, kita ada Hokkien, kita ada Hakka, kita ada Cantonese, ramai. Jadi berbagai tu ada pelbagai juga kepelbagaian dalam kaum Cina tersendiri pun ada kepelbagaian sendiri. Ya, ada yang mengutamakan hisang di situ, ada yang mengutamakan steamboat, mungkin lain caranya untuk merayakan terpulang pada masing-masing. Tapi kalau kaum Hokkien raya ke-9 adalah raya pertama mereka. Itu ada sejarahnya pula. Dan juga kalau raya ke-7 ada sejarah juga. Adalah tambah 1 umur kita. Maksudnya kalau orang Cina walaupun umur tahun ni, alamak nak sebut umur sensitif umur ni dia kena tambah 1. Di situ raya ke-7. Unik je. Ada unik. Dan kalau raya ke-15 itu penutup raya 15 hari 15 hari. Dia ada pula ceritanya dengan hidangan manisan berbola pulut dan kalau orang yang belum ada jodoh tu dia kena digalakkanlah untuk baling limau. Doktor fokus kat saya ya. Saya batas saya ke dua tempat sedikitlah ya untuk baling limau di tempat-tempat tasik untuk mendapat jodoh yang cepat. Kepercayaan lah. Bolehlah Chongsam dah cantik dah untuk kena baling limau. Kena baling limau. Jangan baling sebarang baling, Zack. Jangan salah baling. Tapi sekarang ni digital boleh tulis nombor telefon. Yang terbaru pula. Digital sekarang ni kan. Jadi budaya itu disesuaikan dengan teknologi pada hari zaman. Tapi maknanya tadi kalau umur, contohnya macam saya 21 tahun. 21 okey. Maknanya tambah 1. Tambah 1. Oh, jadi 22 lah. 22 lah tahun ni Hani. Okeylah, tak apa lagi muda lagi. Muda okey lagi. Muda lah. Kita mudakan diri sendiri. Jadi kita boleh nampak sebenarnya kan sambutan Tahun Baru Cina ni sebenarnya saya nampak kekeluargaan. Ya. Macam doktor kata tadi kan kita berkumpul sama-sama bercakap yang baik-baik saja kan, kena bersiap indah kan. Dan kita tengok kan signifikasi tahun naga ni sebenarnya yang paling dinanti-nantikan. Mungkin nanti doktor boleh ulaskan kenapa kita tunggukan sangat tahun naga ni. Dan kalau kita tengok sebenarnya setiap tahun dalam sambutan Tahun Baru Cina kita ada lambang personality setiap zodiak itu kan. Setiap lambang tu kan. Mungkin doktor boleh ulas sikit. Termasuklah dengan tahun naga yang kita nantikan. Tahun naga tahun ni tahun naga kayu. Bermula 10 Februari adalah bermula. Dan kalau naga kita bayangkan apa simbol kekuatan gagah, berkarisma. Jadi kita mengharapkan bahawa dengan adanya Malaysia Madani pada tahun ni adalah naga lah, kekuatan pemimpin karisma semua kita harapkan terbaik. Dan saya sangat suka perkataan tadi kemampanan dan kemakmuran juga dan kesejahteraan sebab semuanya adalah berkaitan dengan teras utama Malaysia Madani. Kita mengharapkan bahawa dengan adanya 6 teras tersebut memang berkait dengan apa yang kita harapkanlah supaya kita ada satu masyarakat perpaduan yang berbilang kaum. Kita tidak mahu melihat kepada satu pihak saja tapi melihat kepada satu kekuatan naga tu simbolik dan naga tu 9 kekuatannya sebab ada sejarahnya. Itu pentingnya sejarah. Zack juga saya kan. Sejarah tu penting bila cikgu kan. Sejarah tu penting. Jadi apabila kita tahu sejarah dia tidak kira kaum Cina ataupun India sebagainya, jadi kita akan hormat. Bila ada perasaan hormat, perpaduan itu akan menjadi satu kekuatan kita. Itu yang penting. Termasuk kita bersembang tadi kan bahasa Melayu kita katakan. Itu juga bahasa Melayu kepentingan untuk dijadikan bahasa perpaduan. Kita dah bahasa perpaduan tapi martabat tu cukup ke? Jadi Zack memang dah teruslah kan juga bahasa Melayu kan. Jadi Hani itulah yang kita rasakan bahawa naga memang kita nampak simbol tapi orang Cina memang kita mempercayai sebagai budaya sebagainya taklah sepenuhnya kita kena berusaha jugalah. Walaupun kita mempercayai kalau tak berusaha pun tidak boleh juga kan. Kita kena rajin, kita berfikir yang positif, jangan suka macam mencari salah. Itu yang terbaik untuk kita teruskan tahun ini. Kita harapkan naga itu membawa kekuatan kepada Malaysia. Pimpinan. Ramai nak dapat anak naga tau. Ini mungkin dalam sempat kot. Ada 12 bulan naga. Sempat lagi kan? Sempat lagi. Usaha tapi kejayaan. Okey. Dan bila tengok Dr. Jessica kan, saya macam ni pengacara ke? Saya bayangkan pengacara ataupun pensyarah. Dah bercampur. Jadi macam pengacara pula kan? Saya terkesima macam pandang kan. Okey. Dan cerita juga tentang tahun naga. Dari awal tadi pun saya dah banyak sebut berkaitan dengan tahun naga dalam kalender zodiak Cina dipercayai simbol kekuatan, kehormatan, kejayaan dan juga keberuntungan. Dan tahun ini memang katanya memang dinanti-nantikan sebab
sebab katanya mengikut ilmu warisan masyarakat Cina kuno Feng Shui, tahun ini bakal membawa perubahan yang besar kepada masyarakat. Perubahan yang sebagaimana sebenarnya yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Cina? Ya, saya tidak boleh cakap terlalu orang kata mendalam lah. Feng Shui, pakar Feng Shui itu ada kan. Tapi daripada pemahaman kami lah masyarakat Cina ini, bila naga tu tahun naga, semuanya akan yang baik. Ya, tuah lah. Yang paling penting adalah tuah tu akan datang dan kemakmuran dan kebahagiaan semua tu akan menjadi lebih baik pada tahun berikutnya. Jadi semua menanti-nanti tahun naga sebenarnya. Kan tadi pun ada seorang kata, oh mak saya tahun naga rasa bertuah tahun naga. Itu memang kita nantikan. Itu Dan saya nak petik sikit boleh daripada DOSM Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia IKRM, Jabatan Perangkat Malaysia Disember 2023 menyatakan bahawa tahap kesejahteraan rakyat Malaysia dapati semakin baik. Dengan ada perpaduan sebagainya meningkat 2.5%. Biasalah kan mensyarah kan kena angka pada 121.2 mata tahun 2022 berbanding dengan 2001 dengan 118.3 mata. Jadi meningkat 2.5%. Jadi itu yang kita harapkan, kesejahteraan. Walaupun kita raya-raya juga, tapi jangan lupa juga yang penting adalah kesejahteraan kita, kemakmuran. Saya lebih suka melihat kepada masyarakat. Apa-apa sekalipun adalah bagaimana kita antara kita masyarakat kita tu. Yang paling penting adalah interaksi. Saya melihat banyak jugalah, tak terasa setuju ke tak, melihat banyak juga isu-isu kesejahteraan sosial pada hari ini tidak begitu bagus, tidak begitu mantap. Jadi kita harapkan bahawa kita semua bersatu padu lah, saya harap di sini. Bukan saja tahun baru, bukan saja tahun naga, tapi kita simbolik tahun naga kita untuk masyarakat Cina, tapi semua kaum Malaysia melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Terutamanya dalam perpaduan, bila kita hidup dekat Malaysia ni yang berbilang bangsanya, pastinya tahun ni juga merupakan tahun yang dinanti-nantikan untuk perpaduan kita kan. Yang bercakap tentang asimilasi budaya kan. Kalau kita tengok dekat dalam sambutan raya lain kan, kunjung-mengunjung tu ada dekat dalam kalangan mereka. Saya rasa tak jauh juga beza dengan masyarakat Cina, pasti ada kunjung-mengunjung kan. Ini merupakan satu simbol lambang kesejahteraan dan juga kemakmuran. Mungkin Doktor boleh ulas sikit. Kunjung-mengunjung macam kurang sikit lah saya nampak lah kalau tak tahu bagaimana dengan masyarakat lain. Pada sekarang ni mungkin masyarakat sekarang terlalu suka dengan media sosial ataupun digital. Semuanya pun sekadar menggunakan komunikasi secara talian. Jadi kurang ada kunjung-mengunjung sekarang ini. Saya harapkan terutama belia lah kan. Belia pada hari lebih suka kata tak apalah saya menggunakan video talian pun dah cukup. Tapi tak cukup sebenarnya. Kita perlu berkomunikasi secara berterusan. Seperti ini kita akan ada eye contact kan, ada bahasa sebenarnya berlainan apabila kita hanya menggunakan media sosial. Saya rasa bukan begitulah. Jadi saya harap bahawa kunjung-mengunjung bukan orang Cina tapi orang Melayu ataupun masa lain pun perlu kunjung-mengunjung. Tadi nak pergi Klang tadi tak jadi kan? Jadi perlu. Jadi kita perlu bersama-sama. Semua orang sibuk. Saya faham. Rumah terbuka sibuk. kan? Rumah terbuka. Tak semestinya kita tunggu rumah terbuka. Kita boleh saja pergi mengunjung untuk bertanya khabar. Terutama saudara mara dan sebagainya. Itu sangat penting. Seronok kita Malaysia kita sebut sebagai asimilasi budaya. Kita dah macam lebih kurang sama je cara kita budaya kita tu kan. Tapi untuk waktu ini sebenarnya selain pada Dr. Jessica berada di studio, kita juga bawakan dalam talian seorang lagi tetamu untuk kita berkongsi cerita dan rasa bagaimana sebagai seorang Cina Muslim menyambut Tahun Baru Cina, iaitu saudara Rizwan Ong, pengusaha restoran dan juga pempengaruh media sosial. Kita nak say hi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni difahamkan ada di kampung Ya, sekarang di kampung. Boleh sebut tak nama kampung tu dekat mana ke rahsia? Kampung Jenjarum ni kampung baru Cina. Kita boleh pergi mungkin nak raya nanti. Kan boleh kan? Nanti boleh rancang mungkin perjalanan kita. Ya. Okey, tak apa. Cik Izzat, nanti kita akan tanyakan beberapa soalan juga pengalaman, perkongsian sedikit lah sebab kita tahu ada banyak cerita di sebalik adanya di sebalik sosok Rizwan Ong ni. Kita akan bawakan seketika nanti. Jadi pastikan anda jangan ke mana-mana dan kita mohon untuk Tuan Rizwan juga bersama kita sampailah ke penghujung siaran kita nanti. Dan untuk hari ini kita nak berehat seketika Ya betul, kita akan berehat seketika. Dan kita akan kembali lagi selepas ini dalam Iris Wanita. Kami Cina Muslim, kami menyambut Tahun Baru Cina. Kami Cina Muslim, kulit kami masih putih. Kami Cina Muslim masih pakai baju merah. Kami Cina Muslim, kami makan bakwan yang halal. Boleh kurang sikit. Kami Cina Muslim, kami pandai niaga, pandai cari wang. Assalamualaikum. Kami Cina Muslim, selamat Tahun Baru Cina.
Itu dia kemeriahan itulah yang dia. dibawakan. Ini dalam kalangan pengusaha-pengusaha makanan dan pakai produk yang lain di sebuah tempat di tak silap saya di Negeri Sembilan, tak silap tu. Dia macam ada satu lorong tu dia memang khaskan untuk Cina Muslim untuk sambutan Tahun Baru Cina dan difaham akan diteruskan untuk program setiap minggu. Menariknya. Okey, jadi untuk kita berkongsi lebih lanjut lagi untuk melihat juga gambaran suasana pengalaman daripada seorang Cina Muslim dalam menyambut Tahun Baru Cina. Jadi kita bersama-sama sekali lagi kita nak bawakan Cik Ruzan Ong, pengusaha restoran juga pempengaruh media sosial. Okey, baik. Kita kembali bersama Saudara Rizwan. Kalau kita boleh wawakan dulu Selamat Tahun Baru Cina. Selamat Tahun Baru Cina. Ya. Okey, baik. Kita tahu bulan Februari pastinya bulan yang cukup bermakna buat Rizwan kerana difahamkan bulan ini genap 5 tahun di mana Rizwan kembali kepada fitrah, mana alhamdulillah di mana namun katanya keluarga Rizwan baru saja mendapat tahu tentang status agama Rizwan pada bulan Julai tahun lalu. Maaf kalau saya silap, tolong betulkan. Cuma kita tahu itulah sebenarnya informasi sedikit berkaitan dengan Rizwan dan bagaimana semua ini memberi makna juga kepada Rizwan sendiri apabila semuanya dah tahu, rahsia dah terbuka. Sambutan Tahun Baru Cina kali ini macam ada kelainannya tak? Ataupun beri makna yang tersendiri bagi Rizwan? Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tak ada apa perubahan yang besar. Cuma makanan tu lah. Kalau dulu sebelum ni memang biasanya macam nak elak makan dengan family sebab makanan tak ada halal kan. Tapi kali alhamdulillah so macam makan saya mak saya akan special sedia untuk saya lah. Jadi lebih senang. Kasih sayang ibu takkan lari, betul tak? Ya. Walaupun anak mungkin sudah berhijrah Dan mungkin kalau dulu keluarga tak tahu, sekarang keluarga dah tahu kan. Cumanya mungkin kami nak tahu macam mana saudara Rizwan mengharungi rutin harian sebagai Muslim di samping keluarga ketika belum tahu pada ketika itu. Okey, yang sebelum ni 4 tahun biasa sebab saya memang tinggal dekat luar. So sewa rumah dekat luar. Jadi seminggu balik sekali je lah. So jadi lebih senang lah. Setekali kalau balik, saya cakap mak sudah makan kenyang kat luar lah. Tak payah masak lah. Selalu macam tu lah. Kami sebagai Muslim tak boleh bohong. Tapi kita boleh main strategi. So akan. So jadi kita tak ada tolak makanan depan muka mak, tapi kita cara cakap dah kenyang lah. Macam tu lah. Sebab kalau kita borak pun lebih borak kepada baru-baru ni macam mana macam ni. So kita ada sebab dalam Islam ni sebenarnya dia punya larang dia, maksudnya yang diharamkan sebenarnya kurang. Sebenarnya halal tu lebih banyak. Tapi kadang-kadang orang tak faham tu, dia ingat kita haram sangat banyak, undang sangat banyak. Sebenarnya Islam ni mudah saja. Sebenarnya kalau macam mak dah faham, sekarang kalau dia nak sediakan masakan kepada saya, dia akan saya dah cakap dengan dia, awak kena beli ayam dengan orang Islam sembelih. Lepas tu sedia bagi saya kena guna periuk yang lain lah. Macam jadi dia okey lah, tak ada masalah. Dia pun masak aja. Okey, tak ada masalah. Tapi sepanjang 4 tahun, bila ibu kita sendiri kan, bila macam dah kenyang lah, tak pernah dapat makan kan, mesti mak tak ada terfikir ke macam sampai hati tak makan masakan mak. Ada tak pernah satu peristiwa yang macam tu, pengalaman yang macam tu? Ada. Dulu saya mula-mula masuk Islam. So saya rasa ada banyak Chinese Muslim yang saya kenal pun keadaan sama dengan saya lah. Kami memang dah pergi kelas kan dan dengar ustaz cerita semua. Memang kita ingin nak patuh perintah Allah mata-matanya. Jadi kadang-kadang ada sedikit perkara yang semakin kita belajar ilmu Islam ni, sebenarnya dia mudah tau. Dia bukan begitu susah. So mula memang kita tolak semua. So ada satu kali macam kita bulan 12 kan makan tangyuan kan. So mak saya dia ambil tangyuan bagi saya. Dia dah bagi saya makan. Jadi saya tanak sampai macam dia tasyok lah, macam sedih lah. Sebenarnya tangyuan tu termakan je, sebenarnya tak ada apa pun. So jadi mula-mula memang kita tolak sempah. Tapi
sudah cakap. Sebenarnya bulan 7 tu dia tahu, dia pun cakap, "Yalah, tengok macam bagi makanan pun tak mau makan saja." Dia sebenarnya dah tahu, dia dah terasa. Cuma dia tak berani terus terang tanya. Tahu semua dah cukup. So dia pun cuba sedaya upaya untuk sediakan makanan halal kepada saya. Lagi sebab saya pun biasanya sampai sekarang saya pun masih tinggal di luar, jadi saya pun seminggu balik sekali saja. So kalau makan, bagi mak, bagi orang tua ni, kita bukan saja makan saja, kita kena tunjuk satu satu tindakan yang maksudnya sangat sedap, saya sangat menikmati, barulah dia puas hati. Ya, betul. Kan selalu macam itulah kan, bila macam tu kita macam kena puji lah, macam sedap kan. Tapi betul lah tangan mak ni memang lain daripada lain kan. Dan yang paling penting kan sebenarnya, anak tetap berbangsa Cina meraihkan Tahun Baru Cina. Betul. Itu dia. Dan macam mana dengan sambutan pada kali ini? Kita nak tahu juga bagaimana pengalaman tu sebagai komuniti Cina Muslim, mungkin bersama dengan yang lain-lain, sahabat-sahabat yang lain, komuniti yang pastinya ada kan, untuk kata dalam kumpulan sokongan bersama-sama kan. Jadi boleh kita kongsikan juga suasana sambutan Tahun Baru Cina tu. Ya, biasanya kalau Chinese Muslim ni, kalau dia punya keluarga ataupun keluarga dia dah terima dia ataupun keluarga dia masih ada, biasanya mereka macam biasalah. Saya tengok mereka hantar gambar ke apa, dia pun balik rumah makan dengan family dia, cuma makan halal food lah. So ada setengah Cina Muslim mungkin dia dah tua, dia family dah tak ada, ataupun yang masih dihalau oleh family dia, tak boleh terima status Islam dia lagi. Kalau orang macam ni, biasa NGO kami akan sedia satu tempat bagi mereka, akan buat mungkin sedikit jamuan mini yang untuk bagi mereka masih merasakan ada satu tempat dia boleh balik. Di sini pun satu tempat untuk diorang juga. Itulah kita biasakan buat. So insyaAllah minggu depan saya pun akan buat satu gathering dengan Chinese Muslim yang lain lah. Mereka datang rumah kita, so kita buatlah potluck, makan-makan macam ni. Potluck itu yang seronok tu kan makanan-makanan kita tahu memang sedap-sedap belaka lah. Betul. Dan mungkin yang terakhir untuk saudara Rizwan nak ucapkan ucapan Tahun Baru Cina kepada penonton Aris Wanita, silakan. Ya, Alhamdulillah. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So selamat Tahun Baru Cina kepada semua orang Chinese. Okay. Dan juga saudara Islam semua. So harap semua orang boleh enjoy holiday ni, boleh rehat baik-baik, boleh bersama dengan family anda semua. InsyaAllah boleh dapat satu holiday yang bermanfaat lah. Boleh menjaga silaturahim dengan semua orang. InsyaAllah. Baik, teruskan apa yang anda kongsikan melalui media sosial anda di TikTok, Facebook dan sebagainya. Okay? Kita akan terus mengikuti perkembangan anda di situ. Betul. Ya, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, itu dia Rizwan Ong. Ada satu persamaan dengan tetamu kita di studio kan? Lesung pipitnya. Betul. Manis betul Betul. Dan kita nak kembali berbicara dengan doktor sekejap lagi. Tapi adakah kita nak berhenti rehat seketika dulu? Ya, betul. Nanti kita akan tanya sedikit juga berkaitan dengan komuniti Cina Muslim, apa punya sambutan Tahun Baru sebagainya. Tapi untuk seketika kita akan berehat, kembali lagi selepas ini. Hai, saya Farad Sudi ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina pada semua masyarakat Indonesia. Kongsi Fat Chai, Onga. Hai, nama saya YK. Saya ingin mengucapkan semua penonton RTM Selamat Tahun Baru Cina. Kongsi Fat Chai. Okay, saya Muhammad Syahrir bin Musa daripada Akademi Seni Budaya Warisan dan Kebangsaan mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina. Happy New Year. Gongsi Facai kepada semua rakyat Malaysia. Gongsi Facai. Nama saya Fong Mingyeng. Saya nak ucapkan kepada semua penonton Aris Wanita Selamat Tahun Baru Cina. Gongsi Facai. Hai, saya Rusdi, pensyarah daripada Fakulti
Seni Halus Asmara ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina, Xin Nian Kuai Le dan Gong Xi Fa Cai. Hai, nama saya Nalini. Saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada semua penonton Iris Wanita. Gong Xi Fa Cai. Saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada semua yang menyambutnya. Selamat Tahun Baru Cina. Kami ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina. Gong Xi Fa Cai. Itu dia sesuai dengan kemeriahan Tahun Baru Cina dan ucapan yang kita terima juga sangatlah ceria. Itu dia. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Dr. Jessica. Dan masih lagi banyak soalan yang kita nak kemukakan sempena Tahun Baru Cina ini pastinya. Betul-betul. Kita nak bawakan sedikit kesinambungan daripada temuan kita bersama dengan Louis Ong tadi kan. Kita lihat bahawasanya sedikitlah latar belakang. Dr. Jessica adalah Profesor Madya Jabatan Kenegaraan, Kepimpinan dan Pengajian Islam. Dan bagaimana Dr. melihat kemajmukan itu sebenarnya bukan hanya asal-usulnya, namun kepelbagaian agama melangkaui bangsa itu. Baik Hani dan Zaid. Saya melihat kepentingan kita balik semula lah kepada asal, dan saya nak petik jugalah kata-kata yang Bapak Perdana Menteri katanya apabila kita kegairahan untuk menggapai di langit, jangan lupa mengakar ke bumi. Jadi asal-usul tu perlu kita lihat semula. Sejarah, ketamadunan, peradaban, itu adalah pendidikan yang sangat penting pada anak-anak kita pada hari ini supaya mereka memahami apa itu resi kemajmukan tadi, kepelbagaian perpaduan kan. Ada kepelbagaian bangsa, agama itu masih kurang di dari segi pendidikan. Ada, perlu diperbanyakkan sebab daripada kanak-kanak apa kita tanya macam tadi kan ada beberapa video kita nampak bukan di sini aja, dari TikTok sebagainya. Apakah dimaksudkan Tahun Baru Cina? Ada ramai yang masih tidak faham daripada segi bukan dari segi perayaan saja, dari segi kuih muihnya, dari segi kenapa. Jadi kita nak supaya mereka memahami. Sebab bukan kaum Cina saja, kalau kaum apa sekalipun kalau kita faham, semuanya akan menjadi sangat baik. Dan juga kepada Ridwan, saya pun rasa Ridwan seorang anak yang sangat baik. Satu penghargaan kepada Ridwan. Saya rasa apabila kita menghargai seseorang, penghargaan itu adalah penting dalam hidup kita. Apabila menghargai, maka semua penghargaan itu akan bawa kepada kebahagiaan. Dan saya nak sebut indeks lagi. Indeks laporan kebahagiaan daripada dunia. World Happiness Report tahun 2023 dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Malaysia berada di tempat ke-55 daripada 137 negara dengan skor 6.012 dengan dalam skala penuh dia 10, dapat 6.012, negara yang ke-55 daripada 137 bahagia. Jadi kita rasa apabila kita bahagia semuanya akan menjadi sejahtera. Tak sejahtera, makmur. Kalau kita tak bahagia, jiwa kita kosong, sedih, macam mana kita nak bahagia? Itu saya melihat begitu. Jadi apabila kita nak kata makmur, kita bercakap tentang memang kita boleh cakap macam-macam tentang kemakmuran, kegembiraan, tapi adakah kita gembira? Jadi apabila kita bersatu padu, majmuk tadi itu kita jelas, maka tak ada masalah sebenarnya. Apa kita buat semuanya akan menjadi sejahtera, dipermudahkan semuanya. Saya melihat begitu penting, gembira. Ceria tadi kan, kongsi-kongsi pun dengan badan gerak-gerak tadi kan. Itu kan gembira. Kan mereka bersama-sama. Kalau mungkin doktor boleh kongsikan bila sebut tentang kegembiraan dan kebahagiaan pada Tahun Baru Cina ini kan. Biasanya apakah tradisi masyarakat Cina ni menyambut Tahun Baru Cina? Mungkin doktor boleh kongsikan pengalaman doktor sendiri. Dari segi pengalaman, memanglah dalam kami sendiri pun kaum Cina ada pelbagai etnik tadi kan. Satunya Yisang tadi mulanya 7 kan, daripada kita ada ikan, ada salad sebagainya, bermula di Negeri Sembilan tahun 1940 di mana bawa maksud bersamalah kan meja bulat. Masyarakat orang Cina suka meja bulat sebenarnya daripada meja segi empat sebab dia kata bersama kan. Jadi kita apabila kita menggaul bersama-sama, makin tinggi kita gaul, kita lambung, makin baguslah supaya lebih niat kita lebih bagus. Sambil itu kita niatlah, saya nak jadi apa kan, saya nak berjaya, saya nak apa. Itu adalah satu simbolik lah kepada kebersamaan di situ. Dan ada juga kalau kita lihat masyarakat Hokkien pada raya ke-7, mereka merayakan tebu. Kan kalau ada perasaan kan tebu, kalau di Kelang memang banyaklah ataupun di Penang kan, Pulau Pinang. Jadi itu juga ada simboliknya bagaimana mereka dapat bebas daripada sejarah dia di mana mereka raya pada hari yang ke-9. Itu semua adalah sejarah yang perlu kita angkat kembali, yang perlu kita faham kenapa ada tebu. Tak faham tebu itulah menyelamatkan mereka daripada keselamatan semasa itu. Dan saya kata raya ke-15 tadi pun ada ceritanya orang Teochew. Jadi setiap tu walaupun kami sendiri kaum Cina perlu memahami dulu. Sebab kita nak faham budaya orang lain, masyarakat Cina sendiri pun kena memahami dulu. Kan kita menghormati, barulah kita melihat kepada lebih besar. Kalau masyarakat orang Melayu pun ada kan daripada negeri dia berbeza, mempunyai adat dia sendiri. Jadi saya rasa adat dengan
adat resam tadi sangat penting yang perlu kita kekalkan, yang macam kita makan dengan penjepit kayu, bagaimana guna, boleh kan adat tu Zack dengan Hani boleh guna kan dengan baik kan. Jadi semua kawan-kawan saya dah pandai menggunakan. Saya pandai. Kuih bakul pun ada sejarah dia juga. So semuanya perlu perlu dipelajari. Itulah, jangan sekadar makan, tapi kita juga kena tahu kisah di sebalik itu. Sebenarnya kisah yang menarik sebab ramai yang kata itu asalnya datang dari dulu lagi. Sedangkan sebenarnya 1940-an. Ya, betul, dan bermula di Malaysia sebenarnya kan. Okey, kita nak gabungkan sikit dalam masa ringkas ini juga berkaitan dengan pantang larang, pemakaian baju tradisional, dan kalau cakap tentang apa saya dikongsi tentang sejarah tu, melihat kepada golongan generasi muda sekarang ni, adakah mereka masih lagi menghayati, menghormati pantang larang dan juga pemakaian baju-baju tradisional? Sebab sekarang kita tengok macam dah ada kombinasi kan, bila adanya pemodenan maka mereka akan gabungkan dengan fashion terkini dan melupakan pakaian tradisional tu. Kalau kita boleh gabungkan ke sebenarnya sekarang. Memang penting kalau kita dari segi orang kata kita kena maju ke depan lah, tak lari kan. Sekarang kan anak muda kan memang pandai, kreatif sebagainya, kita ada karisma. Jadi apa yang penting adalah tetap, kalau Cheongsam tetap penting ataupun Samfus kita kekalkan. Penambahan inovatif, kreatif tak ada masalah, tapi jangan lupakan teruslah dari segi adat tadi, adat resam tadi. Dan ibu bapa memainkan peranan penting untuk memberitahu pada anak-anak pada kecil kenapa perlu menggunakan penjepit kayu, kenapa perlu makan besar, kenapa perlu pakai baju merah, jangan pakai baju hitam, ada sejarahnya. Itu semua perlu diberitahu daripada rumah lagi. Saya sebut daripada didikan ibu bapa. Sekolah memang penting, tapi ibu bapa perlu memainkan peranan penting untuk menerangkan. Saya pun belajar juga banyak, walaupun pada hari ini pun ada perkara yang saya belum tahu. Dan ada juga daripada yang lebih orang kata matang kan, atau keturunan lain kata tak boleh macam ni, tak boleh ke? Jadi saya pun belajar. Dia ada adat resam yang berbeza-beza. Dan berkaitan dengan pantang larang pula, adakah masih terus dihormati? Diteruskan yang wajib tadilah kata tak semua sampah, tak cuci rambut, itu tak diteruskan lah. Yang orang kata asas tu kita teruskan. Sekarang kita kan ada teknologi kan, macam kita ada auto machine yang detect ada kotorannya dia akan matikan dia. Soalan sangat bagus. Jawapan sangat bagus. Soalan kata saya tak sapu keluar pun, saya cuma vacuum je, dia tak ada masalah lah bukan keluar. Boleh ke? Tapi ada kalau yang betul-betul tradisi tidak menyapu juga. Ada satu perkara yang saya rasa tertarik apabila tentang Raya Cina ni sebenarnya. Dulu saya ada cikgu ramai cikgu berbangsa Cina. Saya pasti akan melawat mereka pada Tahun Baru Cina dan yang paling penting saya dapat ampau kan. Mungkin doktor boleh kongsikan ampau ni memang wajib ataupun sekadar budaya. Ampau tu memang budaya tapi dah jadi wajib sebab macam kita menghargai kan, bukan dari nilai dalam wang tersebut, walaupun kita bagi sesiapa, kita menghargai seseorang itu. Jadi penghargaan tu yang rasa seronok terima, bukan nak kongsi kekayaan jugalah. Tapi tak tengoklah pada nilai. Sekarang ni saya tengok kanak-kanak pun ada juga melihat nilai, jangan lihat pada nilai diberi. Yang penting kalau satu ampau ni kalau kita bagi yang memberikan satu lak, satu tuah. Satu tuah kepada orang. Sebab kita memberi, lebih baik kita menerima kan. Jadi kita memberilah. Jadi Zat akan terima nanti sebab dan Hani sebab dia seorang pelajar yang sangat bagus pun kita pertimbangkan juga selepas ini. Ampau. Naga tu. Yang penting gambar naga tu yang penting tu. Ni naga, subang naga pun penting juga tu. Semua naga. Simbolik semua. Awas hari ni. Awas dan naga semua. Okey, jadi itulah ampau ni satu budaya tetapi masih diteruskan, dan walaupun sekarang ada dalam talian boleh hantar, tapi lebih baik lagi diteruskan lagi dengan penggunaan break packet tu kan, ampau tersebut. Okey, baik, di penghujung siaran kita ni sedikit ucapan Tahun Baru Cina dan bagaimana kita lihat, kita rangkumkan juga tajuk kita hari ini, Tahun Naga Kemakmuran dan juga Kesejahteraan. Zack dan juga kepada Hani, saya ucapkan terima kasih kepada RTM memberi sentiasa mengerti saya sangat meridui RTM sebenarnya. Dan saya rasa sangat belajar banyak di RTM. Saya ucapkan terima kasih kepada semua dan kepada yang merayakan. Kita bukan saja orang Cina, semualah rakyat Malaysia merayakan. Kita terus cekal tabah untuk kemakmuran dan kesejahteraan negara kita. Yang penting kita perjuangkan yang betul dengan hati ikhlas, semuanya akan menjadi yang terbaik untuk kita. Tahun ini tahun naga. Kuat dah. Buat inspirasi supaya pada penghujung siaran kita boleh kongsi sedikit. Ini sudah nampak di sini. Jadi saya sempat tadi yang penting adalah saya menyatakan bahawa cekal dan tabah, teruskan perjuangan. Kita terus tanpa rasa lelah. Kita teruskan perjuangan kita. Lihatlah sekarang. Itu dia. Dan satu perkara yang saya kagumilah tentang Dr. Jessica adalah macam mana beliau hebat dalam berbahasa Melayu ni sebenarnya kan. Ini pun tanda perpaduan lah, bahasa itu kunci kepada perpaduan. Benar sekali. Jadi kita dah banyak dah dapat kisah inspirasi juga dan juga idea menarik yang dibawakan oleh Dr. Jessica bersama kita pada waktu ini. Terima kasih banyak Dr. Sampai kita bertemu lagi dalam siaran. Terima kasih. Mungkin kembali untuk menjadi pengacara bersama. Mungkin. Okey, sampai di sini saja waktu kita bersama dengan anda dalam siaran Iris Wanita untuk hari ini. Jadi sebagai rakyat Malaysia harus kita berasa berbangga kerana dapat meraihkan pelbagai perayaan dalam keadaan aman dan damai. Dan sekian sahaja daripada kami di Iris Wanita.
Saya Hani Hamid. Saya Zaid Kirana. Jumpa lagi pada minggu depan. Selamat Tahun Baharu Cina. Bye.